Saya nak singgung yang poin kejujuran politik dengan relate dengan pengalaman dalam keadilan dan Pakatan Harapan. Itu juga isunya. Ya, ketika kita nak memutuskan siapakah calon Perdana Menteri Pakatan Harapan jika menang pada Mei 2018, kita berunding. Ya, kita berbincang. Kita namakan satu. Bincang. Kemudian rakyat bagi mandat dan kita menang. Kemudian bila berlaku pergolakan, orang yang kita angkat dan kita dokong secara konsensus, bila melepaskan jawatan, tak dibawa ke meja perundingan, terus buat keputusan secara unilateral. Dan itu memberikan masalah yang besar. Satu. Ini isu kejujuran politik. Kepercayaan kepada rakan. Yang kedua, apabila kita menamakan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8, okay? Dan apabila kerajaan jatuh, Pakatan Harapan berbincang lagi. Mandat yang dikhianati itu mesti diambil balik. Kalau ianya berjaya diambil balik, Pakatan Harapan berbincang, maka watak yang akan kita tonjol sebagai Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Kita bincang di dalam Pakatan Harapan. Kita bincang. Ya. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar berusaha ke arah itu, mendapatkan sokongan, itu sesuai dengan mandat. Saya tekankan isu ini sebab setengah orang melihat kemelut yang berlaku, sengketa politik berlaku kerana Anwar ni tamak nak jadi PM, segala-galanya jadi PM. Orang lupa Anwar tak pernah mencalonkan diri dia sendiri. Baik dalam Pakatan Rakyat maupun dalam Pakatan Harapan, setelah dikhianati, kemudian dia cuba ambil balik mandat, itu juga dengan keputusan bersama. Dan kenapa dulu tak jadi? Kerana tak ada kejujuran politik. Melanggar janji. Khianat. Langgar janji dan khianat, kalau dilakukan oleh pemimpin politik terhadap sekutunya, mengkhianati rakyat itu mudah dia akan buat. Itu tak yang dia dah sign sama-sama pun dia langgar. Ya. Sebab itu poin kejujuran politik, politik hati nurani. Saya dekat dengan saya. Saya tengok konteks ini kan. Kerana itulah bila usaha mendapatkan sokongan itu adalah usaha within the right of the constitutions of ahli parlimen. Yang ini yang Anwar lakukan. Sebab itu sebab UMNO sedang berada dalam satu koalisi yang mana rakannya itu adalah ditubuhkan untuk mematikan dia, untuk melemahkan dia. Itulah PPBM. Dan jika UMNO tidak menanganinya dengan baik, tidak mustahil UMNO akan jadi sebuah parti sebagai contoh parti Golkar di Indonesia. Itu mungkin berbahaya kepada UMNO. Dan sebelum sebelum kita masuk pada pusingan berikut untuk soalan-soalan lain, bagi yang sedang menanti, yang sedang melihat secara langsung kita pada hari ini, sila komen, sila like dan juga share, saya luaskan info-info yang akan kita sampaikan. Banyak lagi perkara-perkara yang akan kita bincangkan dalam topik-topik yang selanjutnya dalam siri pada hari ini. Datuk ada sebut tentang bagaimana kejujuran kita tatkala kita berpeluang untuk diangkat Datuk Seri Presiden pada ketika itu sebagai Perdana Menteri. Apabila dipanggil oleh Agong, kita menolak kerana kita berpegang pada janji. Setia kawan kita, kita jaga. Ya. Dengan keadaan sekarang, kerjasama dengan Tuan Mahathir dilihat tidak akan ada lagi dengan situasi macam ini. Dulu kita dah sign dan jadi lagi. Tak boleh ke kali ni, tak serik-serik lagi ke dengan apa yang kena dengan Tun, lepas tu tetap ingin mengambil risiko, ya dalam politik memang kita ambil risiko, untuk sekali lagi membuka ruang jajaran baru, ura-uranya kata dengan UMNO. Tidakkah boleh fokus hanya kepada keadilan, fokus hanya kepada Pakatan Harapan, kita masuk PN2015, siapa UMNO ikut dia lah, dia nak lawan sendiri ke, dia nak dengan PN ke, muafakat ke, Barisan Nasional, kita pulang pada dia. Keadilan bersama Pakatan Harapan PN2015 sahaja, full stop. Tak boleh ke Datuk Seri? Saya nak sebut bahawa pendekatan politik ni biarlah anjal. Dia tak boleh bersifat statik. Okay, pendekatan politik mesti bersifat fleksibel, anjal. Dia tak boleh statik. Cuba kita tengok dalam sejarah yang panjang 20 tahun penglibatan keadilan. April 99, tubuh parti. November 99, masuk pelarian pertama. Dengan siapa kita berkawan? Dengan Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dengan PAS. Dengan DAP. Okay? Kemudian keadilan. Kemudian Parti Sosialis Rakyat Malaysia dan Parti Keadilan bercantum menjadi Parti Keadilan Rakyat. Bendera pun biru, putih dan jalur merah.
Kemudian kita duduk dengan PAS dan dengan DAP. Okey. Kemudian berlaku masalah politik dalam UMNO. Lahir bersatu. Tan Sri Muhyiddin dan Tun Dr. Mahathir buat parti. Kemudian mereka pun tahu kalau setakat nak mengalahkan Barisan Nasional pada masa itu, bersatu di bawah pemimpin sehebat Tun Mahathir dan Muhyiddin sekalipun tak mampu nak kalahkan Barisan Nasional. Mereka memohon masuk Pakatan Harapan. Mereka mohon masuk Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan ini dengan pendekatan politik yang fleksibel, terbuka, menerima. Kerana berdasarkan kepada pertimbangan pada waktu itu, ya, kita mesti buat satu keputusan politik. Keputusan politik boleh jadi betul, boleh jadi salah. Pada pertimbangan pada ketika itu, dengan tagline to save Malaysia. Pakatan Harapan ialah melaksanakan reform. Kita rasa kalau ada reconciliation, itu memberikan satu impak yang kuat. Kalau kita boleh wujudkan satu saf pembangkang yang kuat, dengan winning message yang jelas, dengan agihan kerusi yang munasabah, dengan manifesto yang menangkap imajinasi rakyat, dan kita rasa gelombang pada waktu itu boleh kita kuasai. Dan ternyata keputusan politik pada waktu itu betul. Apakah keputusan politik yang betul pada waktu itu juga betul pada pelari yang ke-15? Ya, itu isunya. Yang moderator tanya, apakah waktu itu tak padan ke ini saja? Alang-alang bermula 3 parti itu pun kita boleh menerima bersatu. Macam moderator sebut dalam mukadimah tadi. Sejarah DAP dengan Tun Mahathir atau dengan Muhyiddin atau sejarah amanah dengan mereka tidaklah berbeza levelnya berbanding sejarah Parti Keadilan itu dengan Tun Dr. Mahathir. Selama 20 tahun. Dengan episod yang Anwar dalam penjara selama 11 tahun, solitary confinement, dipukul dalam lokap polis dalam episod Mata Hitam, cara dia ditangkap, cara rumahnya diserbu di Bukit Damansara, cara dia dibicarakan, cara dia dihukum, cara dia diserang habis-habisan oleh media pemerintah. Jadi, melahirkan Parti Keadilan dengan komitmen untuk buat reform. Institusi kehakiman, institusi polis, institusi badan kehakiman, institusi media, institusi birokrat, institusi politik, mesti melakukan proses reformasi. Kalau orang yang sudah ada kedudukan setinggi itu, satu langkah saja lagi untuk menjadi orang nombor 1, boleh diperlakukan begitu, kerajaan ini boleh buat apa saja ke atas rakyat pada masa itu. Tapi Datuk Seri, kita bercerita tentang pengkhianatan. Mana kata kerjasama itu memang boleh buat, tapi pengkhianatan itu berbeza cerita dia. Sekarang yang berlaku sekarang ni adalah kita dikhianati. Ya. Kan? Dengan keadaan rakan-rakan koalisi Pakatan Harapan dah teruji kesetiaannya daripada dulu lagi. Sampai waktu PAS nak bergabung UMNO pun kawan-kawan ni lari keluar, duduk dalam amanah bekerjasama dengan keadilan. Ya. Ini adalah kawan-kawan yang sudah teruji. Perlu ke lagi nak diambil risiko? Di situ kemungkinan dikhianati itu ada lagi. Saya tidak mengatakan rakan baru nanti akan berperang begitu, tapi risiko itu ada. Bagaimana? Dia macam kita sebutlah kan. Kalau kita boleh membaca hari muka, senanglah. Itu pertimbangan-pertimbangan politik yang kita buat harus sesuai pada momen ketika kita didatangkan kemungkinan-kemungkinan itu. Sebab itu jawapan saya sangat jelas. Okay? Soal penjajaran politik, soal memilih regu, dan political partners dalam bentuk gabungan atau persepahaman, electoral pact atau political coalition, dia mesti bermula dengan asas yang mempertemukan kita, yang boleh diterima bersama. Yang itu saya fikir, selebihnya saya fikir ianya adalah satu yang sangat terbuka sifatnya, open-ended. Okay? Open-ended. Ini pendirian yang saya nampak sekurang-kurangnya dalam pemikiran politik pimpinan keadilan pada saat ini. Sekurang-kurangnya kita pada saat ini terbuka untuk ya. Terima kasih kepada